إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita senantiasa mensyukuri Allah serta meningkatkan darajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita usaha sedaya upaya sehabis-habis usaha kita untuk mengangkatkan takwa kita kepada Allah melalui kita memikulkan atau menanggungkan menunaikan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala serta usaha menjauhi, menghindari, mengelak atau membelakangi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kerana orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa kita bertakwa kepadanya dan jangan sama sekali kita mati. Walaupun mati tak boleh nak larang, mati tak boleh nak sekat, mati tiada ada siapa yang tahu masa dan tempat yang tertentu. Tetapi sebelum daripada kita nak mati, sebelum daripada siapa masa untuk mati, maka matilah dalam keadaan kita di dalam al-Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan kamu muslimun, seseorang yang cukup menyerah hatinya terhadap Allah, cukup anggota mengikut penyerahan hati dan mulutnya, mentaati dan mengabdi diri kepada Allah Ta'ala serta membersihkan bebanan hati kita daripada sebarang syirik, sebarang hubungan jahat kita sesama kita, daripada perasaan iri hati, dengki, hasad dan lain-lain penyakit hati, supaya kita menemui Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak memberi manfaat lagi anak-anak pinak yang ramai di kalangan kita. Di hari yang tidak memberi manfaat lagi harta, kekayaan, kemewahan yang dimiliki oleh kita. Melainkan hanya yang memberi manfaat ialah orang yang bersihnya hati daripada syirik, bersihnya hati daripada segala kejahatan sesama kita, menemui Allah Ta'ala salimun, sejahtera hatinya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, esokan hari menjadi hari yang terakhir pada bulan ini.
pada bulan Disember, yang mana akan adanya di sana dinamakan tahunan baru Masihi, ataupun tahunan baru yang dinamakan tahunan baru Sakun. Kerana dalam dunia ini, kalau bilang negara-negara yang mengikuti pusingan bulanan yang dikirakan tahunan mengikut hisapan perjalanan matahari, lebih banyak negeri daripada negara-negara yang memberi hisapan tentang perjalanan bulan. Sama ada negara-negara Arab sendiri, ramai di kalangan negara-negara Arab, bahkan sejumlah besar daripada negara-negara Arab sendiri, mereka juga ikuti di dalam rasmi kerajaan mereka juga tarikh Masihi ataupun tarikh Sakun mengatasi daripada tarikh Hijri ataupun tarikh Hijrah yang ada hubungan rapat dengan diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dibarakati Allah Subhanahu wa taala, bermakna esokan hari adalah akhirul am ataupun akhir tahunan ini, iaitu tahun 2022 ataupun di rumah kita 2565. Lepas itu masuknya tahun 2023 ataupun 2566 mengikut tarikh di dalam negara kita. Bermakna mereka akan mengadakan perayaan yang terbesar, perayaan yang menunjuk bahawasanya mereka akan menerima satu tahun yang dinamakan countdown ataupun bila masa dan hari semenjak pertengahan Malam. Semenjak pertengahan Malam, apabila bilangan ataupun as-sa'ah jam akar pusing klik jadi kosong semua, maka disitulah mulai tarikh baru, bulan baru, tarikh baru dan tahunan baru. Kita sedia maklum bahawasanya kita hubungan rapat dengan hijrah, dan bilangan kita dikira rapat dengan perjalanan bulan, dan umur kita juga mengikut hisapan bulan. Karena itulah yang terlebih dekat dan tepat pada masa yang sebenarnya. Kalau kita mengira hanya tidak hirau tentang hijrah, hanya kita tak kirakan umur kita mengikut tahunan Sakun. Tahun ni masuk 60 ni, orang yang beranak tahun 2500, maka genaplah umur dia 60 tahun. Tapi kata kita kiranya tahun hijrah, dia bukan umur 60 tahun. Kemungkinan dekat-dekat nak sampai umur 70 tahun dia. Kerana perbezaan perkiraan hari setahun tak kurang daripada 7-8 hari, atau kuat clear dia di antara tahun hijrah dengan tahun Masihi, lebih kurang 9 atau 10 ataupun 8, 9, 10 gitulah, dalam setahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah yang perlu kita mengingati tentang perjalanan hidup kita? Sama ada tarikh hijrah, maka itu memanglah kita akan berjumpa apabila kita masuk bulan Muharram. Akan ramailah para khatib dan para pendakwah, ustaz-ustaz di mana sahaja dalam majlis-majlis pengajian akan menyebut dan akan memberi pengajaran
serta sedutai daripada peristiwa hijrah. Tetapi apabila tahunan yang digunakan kebanyakan di dalam dunia ini, maka sebenarnya kita tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan menjadi satu tanda kelemahan umat Islam, karena dalam sejarah keruntuhan negara Islam di Spain, di Spanyol, di Andalus, kerajaan di Gharnatah, di Qatawa, jatuhnya kerajaan yang terakhir umat Islam di Spanyol atau di Spain ialah bersamaan tarikh 1 Januari. Maka orang-orang Eropah mengambil kesempatan masa ini menjadi tanda perayaan mereka. Bahkan bukan perayaan yang biasa. Sebaliknya mereka ada satu pakatan untuk menunjukkan mereka dapat mengatasi terhadap dunia Islam. Setelah keruntuhan kerajaan Islam di Spain, di Spanyol, di Andalus, yang kita bergembira, yang kita ada hadarah, ada kemuncak setapak tayakam yang tercomel di dalam negeri Spain. Sehingga sampai di zaman sekarang pun tidak ada negara-negara yang boleh mengatasi kehebatan pusaka yang ditinggalkan oleh umat Islam sebelum ini 500 tahun. Maka mereka menandakan perayaan ini kerana ada hubungan rapat dengan keruntuhan umat Islam di Spain. Lalu itulah mereka mengambilkan kesempatan 1 Januari sebagai perayaan tahunan baru. Tetapi sebalik itu adalah menjadi perkara yang menjadi kesedihan terhadap umat Islam keseluruhan dunia. Tetapi sayangnya, kerana umat Islam lalai dan ramai di kalangan umat-umat Islam yang tidak mengerti dan memahami tentang hakikat ini. Bahkan kadang-kadang umat Islam juga terpedaya, negara Islam juga terpedaya dengan apa yang dibuat-buatkan oleh orang-orang yang bukan Islam, golongan besar daripada orang Nasara yang mengadakan perayaan akhir tahun. Dan sebelum ini, lebih kurang 4-5 hari, 25 Disember, mereka mengadakan perayaan Christmas, perayaan tentang peranakan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun tarikh perayaan atau tarikh kelahiran Nabi Isa yang ditetapkan oleh mereka itu adalah tarikh yang tidak betul dengan hakikat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tetapi mereka juga mengadakan perayaan Christmas, sehingga kadang-kala pemuda-pemuda kita atau umat Islam juga mengikuti dalam Merry Christmas, dalam ucapan-ucapan selamat hari raya Christmas, Merry Christmas ucapan. Dan mereka tidak mengerti dan memahami bahawa ucapan terhadap raya Aidil Milad atau perayaan Christmas itu di antara pengakuan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah, ataupun ia adalah Allah sendiri. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Sesungguhnya kufurnya orang yang mengatakan bahawa Al-Masih Allah. Kufurnya orang yang mengatakan Al-Masih ataupun innallaha, sesungguhnya Allah itu di antara satu di antara tiga, yaitu Maryam, the God and the Son. Masih
yang dikenali sebagai Moses, yang dipuja dan disanjung tinggikan oleh golongan Nasara, yang mereka terlalu mengangkat-angkatkan Isa alaihi salam sebagai Tuhan mereka. Kerana Isa alaihi salam juga dilahirkan tidak berbapa, dilahirkan luar biasa dan ada kekuasaan yang luar biasa, dapat menghidupkan seorang yang mati, dapat menyembuhkan segala beberapa penyakit yang mereka lemah daripada menyembuhkan penyakit, terutamanya penyakit bala, penyakit buta mata, beranak dalam keadaan butanya mata. Maka Nabi Isa sapu saja hilangkan buta, adanya mata nampak. Seorang yang bala penyakit baras, penyakit bala habis setubuh, disapuhnya Nabi Isa maka hilang menjadi kulit warna yang elok. Kadang-kala Nabi Isa mengambilkan tanah dan kepal menjadi rupa burung, dan disiupkan masuk dalam burung itu terbang menjadi burung yang hidup. Tetapi Nabi Isa menyebut bahawa semua ini adalah biiznillah, abrah wal akmah wa uhyil mauta biiznillah. Semua yang dia buat ini dengan izin Allah, semua dengan izin Allah Ta'ala, bukan melalui kekuasaan Nabi Isa. Tetapi setelah matinya Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa, maka diubah dan terlampaunya orang-orang Nasara sehingga mereka mengatakan Isa ialah Allah, Isa ialah Allah, ialah satu di antara tiga. Maka kufurlah mereka ini, dan beratusan tahun mereka sebarkan agama Kristian mereka, agama Nasara mereka, sehingga tersebarnya di pelosok dunia, tersebarnya di negara-negara Eropah. Walaupun agama Kristian, agama Nasara berdasarnya di negeri Palestin, bumi kelahiran Nabi Isa, dan disitulah Allah Ta'ala menurunkan Injil, dan disitulah tersebarnya agama Nasara. Tetapi negara Syam atau negara Palestin di zaman itu, sebelum kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 570 tahun, kerana beranak Isa melalui hari yang mereka tetaplah. Dengan kelahiran Nabi kita lebih kurang jaraknya 570 tahun atau 71 tahun. Bermakna selepas Nabi Isa wafat, lebih daripada setengah riwayat mengatakan Injil diubah selepas pada wafatnya Isa lebih kurang 200 tahun. Bermakna 200 tahun lebih lepas pada diubahkan Injil dan disebarkan ajaran Nasara Kristian yang sudah diubah, dan tersebarnya negara agama Kristian di negara Eropah dan beberapa negara yang diperintah oleh cakrawat Roman. Karena cakrawat Roman ada dua, Roman Byzantine yang pusatnya di Konstantinia, Konstantinopel, yaitu di Turki, pusat Roman Tawanak. Jauh dia takluk kawasan dia sampai ke Syam, sampai ke Palestin. Dan satu lagi Roman Tawantuk, hak ibu kota ya di negeri Rom, Itali, sehingga sampainya di zaman sekarang. Maka tersebarlah dua kerajaan Roman ini setelah diperintahi di zaman Iskandar. Maka tersebarnya agama Nasara di pelosok Eropah melalui perkahwinan di antara Cleopatra dengan Raja Caesar, cakrawat Roman Caesar.
perkawinan di antara Sisa dengan Cleopatra di Mesir, maka tersebarlah agama Kristian di negara Eropah. Dan sebarnya agama Kristian, agama Nasara yang sudah diubah, bukan agama Nasara yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka semenjak itulah mereka berpegang bahwasanya innallaha thalithu thalathah, Allah Ta'ala salah satu daripada tiga ini, yaitu Isa, Maryam dan juga Allah, the God. Yang mereka mengaku the God, Tuhan mereka. Oh my God. Apabila dia kecek orang, Mak Saleh kata oh my God, oh Tuhan kita. God mana Allah, mana Tuhan. Sebab kita kata Tuhan, God mana Tuhan. Tapi kita guna lafzul jalalah, Allah tu lebih syamil lah dalam bahasa, kerana itulah bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita ada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila lahirnya Nabi SAW tahun 571 miladi, dan selepas itu 40 tahun dilantik menjadi Rasul, dan selepas itu 23 tahun maka wafatnya Nabi SAW. Pada masa 23 tahun itulah disempurnakan agama, dan tidak, Nabi kita tidak mati melainkan agama ini sudah sempurna. Ma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sempurnanya agama. Dan tidak ada seseorang, sama ada orang Nasara atau orang Yahudi, yang mereka masih tetap di atas agama Nasara yang suci, agama Yahudi yang suci, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, yang ada segelintir sedikit sahaja yang masih di atas agama asal, seperti Waraqah ibnu Naufal, seperti Raja An-Najasyi, yang mereka ini masih bertepak, masih berpegang di atas agama Nasara hak sebenar, tidak ubah di segi akidah, di segi pegangan tentang Allah. Dan mereka ini mengatakan Isa Abdullah wa Rasuluh, bukan Isa ibnullah, bukan Isa anak Allah, bahkan Isa ini adalah Abdullah wa Rasuluh. Tetapi semua ini apabila datangnya Islam, ma wasa'ahu illa an yu'mina bi, tidak ada peluang bagi mereka sehingga mereka ini beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tetap di atas agama asal setelah dibangkit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikira, tidak termasuk di atas orang yang di atas mati di atas tauhid. Bahkan mesti mereka mengikut apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti yakin bahwasanya Islam ini sudah sempurna semenjak kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun dahulu sudah sempurna Islam. Tidak payah, tidak susah kita di zaman ini membaharui atau mengada-ngadakan yang dinamakan ihdath fid din, mengada-ngadakan apa yang tidak ada di zaman Rasulullah. Istilah membaharui apa yang telah diada di zaman Rasulullah itu yang dituntut terhadap kita. Orang ihya, man ahya as-sunnati, sesiapa yang menghidup, membaharui perkara yang sudah mati di dalam sunnah aku, faqad ahabbani, mereka itu adalah orang yang kasih pada aku. Membaharui apa yang sudah ada, tetapi lisu, tak ada orang beramal, tak ada orang buat. Benar ada, kita tengok dalam hadis ada, kita tengok dalam kitab ada, kita tengok dalam amalan ulama-ulama di zaman salaf ada, tetapi orang zaman kita tidak menemui, tidak memahami, tidak beramal. Maka kita di zaman kita ihya klik semula, itu bukan dinamakan mengada-ngada, bahkan itu dinamakan membaharui apa yang sudah dihilangkan. Tetapi yang menjadi perkara yang menakutkan umat ini ialah mengada-ngadakan ihdatsu fid din,
mengada-ngada perkara yang tak pernah ada. Karena Nabi SAW menyebut, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ma laysa fihi fa huwa raddun. So siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama kami ma laysa fihi, kaedah dia benda yang tak pernah ada di dalam, fa huwa raddun, semua tu ditolak. Benda yang bersangkut dengan agama jangan mengada-ngadakan. Tapi benda yang bersangkut dengan keduniaan, kehidupan, pekerjaan yang tidak ada kaitan dengan ibadah, usul ibadah, maka itu kita boleh mengada-ngadakan. Sing pradit tangta disuruh, bahkan menjadi kewajipan umat Islam mengimarahkan dunia ini. Kita bukan hidup di dunia hanya maksud ibadah sahaja, tetapi kita hidup di dunia ini berkewajipan ibadat. Yang pertama, khalifah Allah, pengganti Allah yang berkewajipan imarah, memajukan dunia ini di atas dasar dan saluran yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melangkahi kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama al-Islam yang muktabar. Kerana kita memadai dengan melakukan sepanjang kehidupan kita di atas sunnah, lebih baik daripada kita ijtihadu fil bid'ah. Al-iqtisadu fis sunnah, mana walaupun benda itu sikit, tapi sikit di atas sunnah lebih baik daripada kita buat banyak long tun, long reng, long kan, banyak tapi benar tu benar bid'ah. Al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min ijtihad fil bid'ah, yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadirin Jumaat dirahmati Allah taala, memanglah menjadi sunnatullah, menjadi hikmatullah, satu generasi apabila sampai tahun yang belakangnya akan kurangnya ilmu daripada tahun yang dulu. 100 tahun dulu dengan 100 tahun ni tak sama. Generasi 100 tahun dengan generasi 100 tahun kita ni tak sama di segi ilmu. Dan benda ni benda yang kita boleh bukti dalam kehidupan kita. Orang ngaji agama dia boleh bukti. Zaman kita ngaji dulu dengan zaman anak-anak kita ni tak sama. Boleh bukti dah. Zaman dulu yang ngaji agama tu Sanawi pandai baca kitab, boleh mengajar, boleh jadi ustaz, boleh jadi tok imam, boleh jadi belakang dah sekadar. Tapi zaman ni yang ngaji Sanawi habis tu syahadah kelas 10 dah, sanawiyah dah, nak suruh jadi imam Fatihah tak betul lagi di zaman sekarang. Illa man rahimallah, malaikat orang yang Allah Ta'ala beri rahmat lain lah. Kebiasaannya nak cari kelas 10 habis Sanawi pun tak boleh. Bahkan kadang-kala habis BA dah, pakai saniyabat perniat dah, takhasus syariah dah, takhasus usuluddin dah, nak suruh jadi imam, nak suruh jadi pemimpin dalam agama, nak tanya masalah agama tak boleh nak raya. Sebab kekurangan setiap tahun dia akan kurang daripada tahun yang sebelumnya. Demikianlah di zaman kita kurang daripada zaman dahulu, dan orang lepas pada kita dia akan lebih kurang pada zaman kita. Karena Nabi SAW sabda, yuqbidul ilm biqabdil ulama. Apabila dimatikan alim-alim ulama, maka zahirlah wa yadharul jahlu wal fitan, zahirlah kejahilan dan fitnah-fitnah. Dan ramai kita di zaman sekarang kita berpegang dengan ulama-ulama. Kadang-kadang ulama TikTok pun kita pegang. Ulama TikTok, ulama yang panggil model, dinamakan apa nama, YouTuber apa semua, hak duk viral dalam klip dalam apa, yang itulah kita berpegang. Dan kadang-kala kejahilan, menerima kejahilan
dan fitnah-fitnah melalui perkara-perkara ini mestilah kita menghindari. Carilah ilmu yang sebenar, beramallah dengan sunnah nabawiyah yang sebenar, jauhlah daripada perkara kharafat dan bid'ah. Kerana umur kita tidak ada masa untuk kita rugi kepada lubang-lubang benda ni. Umur kita 60 tahun lebih. Umur kita kalau boleh 60 tahun, tak ada. Rugi masa 60 tahun kita hidup dalam kerugian. Tidak ada benda laba di saat yang kita mati. Kerana umur kita ni sekelip mata ya. Mati ni sekelip mata ya. Apabila main mati, habis. Mu celak, mu pejam mati. Sekelip mata, tidak ada kesempatan. Sebab tu kita tidak ada masa untuk peluang, rugi masa. Carilah agama yang sebenar, carilah amalan sunnah yang sebenar. Walaupun tak banyak, tapi sunnah. Zikirlah dengan zikir sunnah nabawiyah, doalah dengan doa nabawiyah, amallah dengan amalan nabawiyah. Tak payah terima daripada itu dan ini, kerana itu adalah sunnah yang diberi jaminan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jaminan yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian kita dengan Rasulullah ialah kita akan menemui Nabi kita di haud, di qalam. Di situlah tempat pertama pertemuan di antara ummah yang Rasulullah paling kasih dengan beliau. Barang sesiapa yang mengikuti dan tidak keluar daripada agama, daripada sunnah nabawiyah, maka disitulah dia akan menemui dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disitulah dia akan sekak, akan dipagar untuk tidak menjumpai dengan Nabi, walaupun mereka itu ummati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini ialah hari yang terakhir Jumaat pada tahunan ini. Maka usahalah kita supaya memenuhi hari ini dengan kebaikan, memperbanyakkan doa. Kerana doa yaumul Jumaah la sa'atun, ada satu saat, satu ketika yang barang sesiapa yang ditaufik Allah atau berbetulnya saat itu, maka Allah Ta'ala menerimakan doanya. Dan kebanyakan ulama mengatakan as-sa'ah, masa itu ialah masa sebelum jatuhnya matahari hari Jumaat. Maka khatamlah kehidupan harian kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan disudahi hidup kita dengan kebaikan, karena kita tidak mengetahui siapa yang akan berpisah dengan akhir Jumaat ini dengan akhir tahunan ini. Adakah kita akan sampai kepada keesokan hari ataupun lusa, satu hari yang dikatakan tahunan baru, ataupun dikhatamkan umur kita pada tahun 65, ditulis dalam surat wafat Maranakbat, kata dia ni mati tahun 65. Belum tentu, kerana keesokan hari adalah perkara yang belum tentu. Tetapi benda yang tentu ialah hari kita hidup ini, dan benda yang sudah lepas kita tidak boleh kembali lagi. Hiduplah untuk hari ini dan sempurnakanlah ibadat hari ini sebelum datangnya esokkan hari. Mudah-mudahan kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala di dalam seseorang yang diterima oleh Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلى الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون